Allah bila dia sayangkan hamba-Nya, kadang-kadang dia berikan sedikit ujian. Dengan ujian itu ada beberapa perkara boleh berlaku. Kadang-kadang dengan ujian itu Allah ampunkan dosa. Insan ada dosa, Allah ampunkan dosa. Mungkin kadang-kadang dia agak sombong, takabur, hati dia tak elok ke orang lain, tapi Allah berikan satu masalah yang sama pada dia, menyebabkan dia berfikir lama tentang diri dia. Mungkin kembali dia memuhasabah diri dia, hisab balik diri dia, lalu dia jadi baik kerana ujian. Kita aku Masya Allah betul-betul Tuhan ujian lebih kuasa Masya Allah. Kalau kita baca dalam hadis yang Nabi cerita tentang 3 orang Bani Israel pun, yang kita baca kan, seorang yang buta, seorang yang botak, dan seorang yang sopak kan. Dan Allah uji kita ni, dan Allah hantar maka Allah sembuhkan penyakit. 2 orang ni bila dia dah jadi kaya, setelah dia diberikan, Allah pulihkan penyakit dia jadi sombong, dan seorang pun kekal dalam keadaan tawaduk kepada Allah. Ada ujian yang Allah berikan pada insan, ada ujian yang Allah berikan pada insan kerana Allah nak angkat martabat dia. Kita tahu syurga pun bukan peringkat, Allah angkat martabat manusia. Para anbiya Allah angkat martabat mereka kerana mereka tahan dengan ujian Allah. Kasih mereka merentasi segala ujian dan kesakitan. Kasih mereka kepada Allah kekal, maka Allah beri pada ujian. Ada orang Allah turunkan bala ujian kepada dia kerana Allah marah kat dia di atas perbuatan baik kepada orang lain. Allah mahu diingat. Dan kita kena tahu bahawa bila insan seperti kita balik ke Allah pada hari akhirat, bagaimana Allah hapuskan dosa kita? Pertama, Allah timbang kita, kesalahan kita, ditimbang kita antara baik dan jahat. Kadang-kadang yang jahat tu dibuang disebabkan kerana ujian kepada kita. Kita sakit, kita kata Alhamdulillah. Kita sakit, Allah buang dosa kita. Orang tipu kita, Allah buang dosa. Nabi kata semua tak ada duri yang kena dekat kira, melainkan Allah hapuskan satu kesalahan. Orang maki kita, kita tak, Allah cabut, Allah ambil pahala orang tu beri kita. Dia tak ada pahala, Allah ambil dosa kita bagi dia. Sebab tu kadang-kadang orang bujuk kita ni, hati kita tak seronok, tapi dia tolong juga kita. Banyak juga tolong. Kadang-kadang kita fikir orang kata kita ni Masya Allah, aku ni semayang tak banyak, nasib baik dia tolong sikit. Dia tolong sikit. Allah Maha Penyayang. Jadi dengan ujian musibah ni, kadang-kadang Allah nak masukkan hamba tu surga tu, dia tak cukup syarat, dia masuk ke neraka dulu. Mungkin oleh kerana ada ujian di dunia menyebabkan kita tak masuk neraka. Bukan kita masuk syurga, bukan pahala kita, dia atas kesabaran terhadap ujian kita. Quran kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Demi sesungguhnya kami pasti akan mengenakan kepada mereka ujian harta benda, kekurangan harta benda, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila kena ujian dia berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kadang-kadang dia kena ujian, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Inna lillahi, tapi juga muda kita, sebab kita tak faham makna, kita tak faham maksud. Itu sebenarnya apa maksud? Sebab itu Islam ni tak ada. Islam ni bukan sebut agama yang disebut tanpa faham. Kena faham.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat kita ni daripada Allah, kepada Dia lah kita kembali. Semua ujian yang besar jadi kecil bila kita ingat ujian ni akan berakhir. Bila kurang-kurangnya pada hari kita balik pada Allah. Sekurang-kurangnya ujian ni jadi untuk mencabut dosa kita di sisi Allah, memadam dosa kita. Sekurang-kurangnya ujian ini akan angkat darjat kita di sisi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka dan rahmat, masya-Allah. Dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Nabi tambah sikit ada dalam hadis Ummu Salamah. Nabi kata kalau kena bala hujan, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bagi pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi, tak ada orang yang kata mereka Allah ganti yang baik. Percayalah. Memang Allah ganti yang lebih baik. Lambat dan cepat Allah ganti yang lebih baik. Percayalah pada janji Nabi SAW. Ummu Salamah radhiyallahu anha kata, apabila meninggal Abu Salamah, aku tak dapat gambarkan siapa lagi lelaki yang lebih baik pada Abu Salamah, suami aku. Tapi aku ingat Nabi kata, sebab Nabi ajar, aku berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hdini bi musibati wa akhlif bi khairan minha. Tapi nak bayang lebih baik pada Abu Salamah tak ada suami dia. Tak lama kemudian dia meminangnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, memang datanglah orang yang lebih baik pada suami. Kadang-kadang kita bilang satu benda Allah bagi, kita kehilangan, kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah majurni fi musibati akhlif bi khairan. Kita hilang. Tapi percayalah, adalah Allah ganti. Dia tak ganti hari ini, dia ganti besok. Sehingga kita akan tahu pada satu waktu, masya Allah, yang hilang itu sudah kecil dibandingkan yang diberikan kepada kita. Hidup ini ialah tawakal. Hidup ini adalah pergantungan kepada Allah Jalla wa'ala. Bila insan bertawakal dan berjalan di atas muka bumi ini, wa qulubuhum mu'allaqatun bil akhirah, sedangkan hatinya terikat dari hari akhirat. Dia berjalan dengan yakin, berjalan dengan penuh ketenangan, berjalan dengan nampak ke mana hal hidup dan datang. InsyaAllah